tak warok. Yang pentingnya menutup aurat, yang pentingnya solat. Jadi dia solat. Pelan-pelan nanti kita didik dia, kita bentuk dia. Jadi banyak kita hari ini datang satu orang, kita mula nak relax. Cuba tengok tu sembahyang pakai seluar jeans. Nampak macam mana dia kerja. Kerjanya daripada lori. Memang dia pakai seluar jeans, baju sekat. Yang pentingnya dia singgah sembahyang. Kalau dia pakai seluar jeans, kita kata salah. Kenapa tak sediakan kain pelekat untuk dia? Anak, pakailah kain pelekat. Tak apa pakcik, seluar saya ni bersih. Jadi bersih. Mana nak tahu selalunya seluar jeans ni 4 tahun tak basuh, 4 hari tak basuh. Mana nak tahu kan kalau kamu nak selesai ni kainnya. Kita petikaikan seluar jeans dia tak basuh 3 hari. Kapek tuan-tuan berapa tahun tak basuh. Ni kapek kita ni berapa tahun tak basuh. Cicik. Rasa-rasa sejak mula-mula pasang kapek sampai sekarang tak pernah basuh. Tak cicak pun main sapu je. Kalau kita petikai dia, semayang dia pakai seluar jeans 3 hari tak basuh, kapek dia yang kita basuh sejadah terima. Jadi seluarnya bersih, jadi seluarnya suci daripada najis. Silakan. Sebab ada ustaz mengajar tak boleh pakai seluar jeans sebab di belakang poket itu nampak benangnya macam lambang salib. Saya pun tengok seluar jeans, mana lambang salib. Kadang-kadang ustaz ni dia nampak matanya cukup jelas sini nampak. Ini dia cross ke sini ya, Pak. Ini dia turun ke bawah halaman. Udah tak boleh pakai seluar jeans. Kalau lah seluar jeans tak boleh pakai kerana lambang salib pada poketnya, tanggalkan poket. Seluar jeans pakai, tanggalkan berak koyak yang poket nanti. Yang pentingnya dia solat. Tujuan solat ialah mencegah kemungkaran. Senangnya solat. Janji kamu betul, janji kamu sah bacaan kamu, janji kamu betul gerakan kamu, silakan. Cuma kesempurnaan. Untuk peringkat awal, kita tak boleh mengajar orang sempurna macam kita. Kita sembahyang pakai jubah ni pun baru 2 tahun sejak balik haji, lepas bencin. Dulu kita pun baru berubah aja. Yang pentingnya dia solat. Ada orang yang sembahyang rambutnya panjang, biarkan. Rambut macam aduka dengan taruna, macam sekarang padi. Datang sembahyang relax, sudah macam Conan the Barbarian kamu. Pelan-pelan, InsyaAllah. Yang pentingnya maqasidnya dia tak buat jahat, maqasidnya mencegah kemungkaran. Kalau kita solat tapi hati kita masih lagi mungkar, nak buat apa? Allahu Akbar, mesti dia orang tengok terus main. Itu kan namanya riak. Riak kan mungkar. Apa makna kita bersolat kalau kita nak nunjuk pada orang? Allahu Akbar, habis-habis salat tak ada orang. Tak putih lah aku semayang tak ada orang. Maknanya dia semayang kerana Allah, tak kerana orang. Bukankah Nabi kata di hari kiamat Allah akan sebut, kamu dulu semayang bukan kerana aku, kamu semayang kerana orang. Minta pahala daripada orang, jangan minta pahala daripada aku, tak bagi pahala daripada kamu. Sebab itu niat nombor 1, niat ikhlas. Fiqh maqasid untuk haji. Apa tujuan tuan-tuan pergi haji? Allah sebut liyashhadu manafi'a lahum. Allah kata pergi haji dan umrah. Wa atimul hajj wal umrah. Maqasidnya apa? Tujuannya apa? Supaya menyaksikan kekuasaan Allah yang bermanfaat kepada kami. Itu tujuan kita pergi haji. Tujuan kita pergi haji, kita nak tengok berbilang bangsa, berbagai bangsa, berjuta-juta. Bayangkan berjuta-juta orang Islam daripada segenap kaum dan bangsa boleh datang. Tidak ada gaduh. Satu matlamat, semua orang pusing tawaf, berlawan pusingan jam. Semua ikut pusingan jam, berlawan. Ada orang yang ikut pusingan jam. Kita nak ke sana, pergi ke sini. Apa yang kamu yuk? Tawaf. Tawaf apa kamu ke sini? Ke sana lah. Mana ada orang tawaf ke sini? Semua dengan sa'i. Semuanya Safa Marwah. Kita akan mula pada Safa, habis di Marwah. Mana ada orang start pada Marwah?
bercukur di sofa, relax bertahaluk. Buat apa yuk? Tahaluk kata dia. Gila ke bodoh? Semuanya sama je pusingan dia, semua melontarnya sama je. Tetapi berapa banyak orang yang faham maqasid. Dia pergi dekat tiang jamrah, dia balik dia, saya tahu keluar belakang. Sekarang siapa yang setan ni? Kamu nak balik setan, tapi kamu kata setan. Kamu tak nampak berdepan kamu. Beza, tuan-tuan, beza saja tak pun darah. Oh, ini penyakit. Nasib baik sekarang orang Saudi dah buat 3-4 tingkat di Jemrah. Kalau dulu Masya Allah gini ya, nyusul tangan, okey, rapat, luruskan, rapatkan kumpulan kita, rapatkan. Sekarang maju. Itu masih dia maju. Kalau dia suruh gempur, dia rapatkan. Ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, gempur. Kita ke depan nak gempur ke mana tu kan? Ini akhirnya orang tidak mengambil manfaat. Allah suruh kita mengambil manfaat. Ekonomi umat Islam sangat hebat. Tidak ada satu orang kafir pun di Mekah ketika haji. Bayangkan ekonomi yang berlangsung sesama umat Islam, mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat hebat, perpaduan yang sangat hebat. Bayangkan maklumat, kalau kita membuat televisyen orang Islam, mendapat maklumat daripada orang Islam, boleh buat. Yang ini yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Liyashhadu manafi'a lahum. Ambil manfaat. Ambil manfaat. Tapi kita banyak hanya pergi Mekah, balik ke negara masing-masing, perang sama-sama Islam. Balik ke negara masing-masing, negara Islam sama negara Islam berpecah, umat Islam sama umat Islam bergaduh. Sedangkan tujuan kita buat haji ialah untuk mengeratkan silaturahim. Ini yang kita tak ambil daripada fiqh maqasid. Serupa dengan zakat. Zakat itu ialah menyucikan harta kamu. Tujuan zakat ialah menyucikan harta. Zakat bukan zakat bagi makan bagi miskin. Zakat ialah nak bersihkan harta. Zakat ialah mengeluarkan orang miskin daripada kemiskinan. Banyak orang faham hanya bagi duit. Banyak orang faham zakat hanya bagi makan. Alangkah bagusnya tuan-tuan kalau kita menyediakan perusahaan untuk orang miskin. Macam pepatah orang Cina sebut, kamu sediakan mata kainnya, kamu sediakan jorannya, kamu sediakan pancingnya untuk dia pergi memancing. Lebih baik daripada kamu duduk sponsor setiap hari ikan pada dia, supaya dia berusaha, dia ada usaha. Yang ini yang maksud dikatakan zakat, mengeluarkan orang daripada kemiskinan supaya harta kita menjadi bersih. Saya katakan pada tuan-tuan tadi, Al-Quran ini memberi jawapan kepada semua benda. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Inilah dia Quran yang menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus dan lebih benar. Dulu orang cerita tentang klon, bayi klon, tahun 2000 lebih, 2003, 2004. Heboh satu dunia cerita pasal klon. Ya, orang perempuan tidak perlu berkahwin untuk dapat zuriat. Dia boleh dapat zuriat daripada diri dia sendiri, daripada sel dia sendiri, daripada DNA dia sendiri. Boleh dia mengandung, dan anak yang keluar nanti muka dia macam muka mak dia. Jadi orang perempuan tak perlukan laki-laki zaman sekarang kata, untuk melahirkan anak. Heboh nak klon. Sekarang cuba angkat tangan, siapa nak klon sini? Kita percaya. Saya dijemput dalam satu muzakarah ulama, saya dijemput. Ada satu profesor membentangkan tentang budaya klon. Saya dengar, tuan-tuan, klon telah pun berlaku di Finland. Dan perlakuan pertama ialah seekor kambing yang diklonkan daripada sel dia sendiri, dan dia mengandung dan melahirkan anak kambing yang serupa dengan induknya, dan anak kambing itu namanya Dolly Finland kata dia. Tapi sayang tuan-tuan, anak kambing ini telah pun meninggal dunia. Semua gelap. Kambing meninggal dunia. Kambing bukan meninggal, mati. Kenapa rimau tu meninggal dunia? Pelik juga tuan-tuan. Tak sesuai. Hantu, seekor hantu atau seorang hantu? Seorang hantu ditangkap dalam botol hari ini. Dia guna perkataan seekor. Binatang walaupun tak ada ekor tetap dipanggil seekor.
Seekor nyamuk, bukan ada ekor. Tak ada orang sebut seorang nyamuk. Mati ni sesuai untuk binatang, meninggal dunia sesuai untuk manusia. Maka kata dia, rujuknya, teori dia kata dah ada binatang kambing biri-biri yang serupa dengan muak kambing biri-biri induknya. Cuba tuan-tuan tengok muka kambing mana yang tak serupa. Balik nanti kalau tuan-tuan baca sirah ada kambing ada di sini. Tuan-tuan ambil 5 ekor kambing tuan-tuan penuh. Semua serupa. Mana ada kambing tak serupa ni? Yang tak serupa orang ni. Kambing serupa muka. Orang ni tak serupa muka. Orang ni memang tak serupa muka. Suara tak sama, cap jari tak sama, semua tak sama. Masya Allah. Tiba-tiba kita kata bahawa manusia boleh melahirkan anak tak payah melalui perkahwinan. Dia boleh mengandung sendiri dia dengan menggunakan sel dia sendiri. Benda ini bercanggah dengan Quran. Bukankah Al-Quran sebut dalam surah Al-Insan, min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu daripada air yang terpancar, daripada pertemuan laki-laki dan perempuan. Maka jadilah manusia itu, dan ketika dia lahir ke dunia kata Allah sami'an basiran, diberikan kepada dia ialah pendengaran, sami'an basiran, lepas itu baru penglihatan. Tengok tuan-tuan, bahasa Quran cukup cantik. Kami jadikan manusia dan kami berikan kepada dia sami', mendengar, basiran, penglihatan. Mana ada budak-budak lahir ke dunia nampak? Ada nampak budak-budak yang baru lahir ke dunia? Dia dah nampak? Dia takkan nampak. Sebab Allah sebut dia takkan nampak. Dia dengar dulu, dia dengar dulu, dia dengar. 2-3 bulan dia tak nampak. Tuan-tuan yang usik dia. Bye-bye. Dia buat dia. Cacat kan budak. Bukan cacat, memang dia tak nampak. Aku yang paling bingung. Dia hanya berekat mendengar. Sebab tu kalau dia tidur, kakak dia buat bising, dia terkejut. Dia sedang enak tidur, lepas nyusu dia tidur. Kakak dia bising, oh, nangis. Kakak, kan mama cakap dengan bising, adik tidur. Nampak? Kalau dia menangis, bila anak tu menangis, ibunya ambil daripada dalam buayan ataupun dalam buayan, ibunya dudukkan. Tidurlah adik, oi, mama semalam tak tidur, dia kami. Lepas dia dengar mak, dia dengar suara mak, mak aku, yang ni yang duduk dia aku ni, dia pun tidur balik. Sebab dia kenal melalui suara tu. Tak tidur dia tu, menangis juga, abang. Tengoklah pula anak yang abang seletih dah abang. Bapak pula dengan misal bertarik. Misal bertarik tuan-tuan.